Penduduk terjejas banjir di Melaka meningkat manakala Negeri Sembilan dan Johor berkurang. Empat pemandu bas ekspres didapati positif dadah. Ia hasil UPS Tahun Baru Cina sejak dilancar 1 Februari lalu. Dan 800 kes denggi di Terengganu 2 bulan ini, peningkatan 265.3%. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Ini N5 edisi Ahad 7 Februari 2016. Paparan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Laporan lintas langsung negeri-negeri bakal dimulakan dengan laporan dari Terengganu bersama rakan penyampai Muhammad Rashidi Muhammad Isa, diikuti dari Kuching, Sarawak oleh Abang Muasli Abang Abdul Samad. Di Johor pula kita akan bersama Muhammad Anas Muhammad Nur, manakala di Kota Kinabalu Sabah, Indonesia Dollars akan membawakan berita dari negeri di bawah bayu. Semuanya seketika nanti, kekal bersama N5. N5 hari ini dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di 13 pusat pemindahan banjir di Melaka meningkat kepada 4,382 orang daripada 968 buah keluarga sehingga 12 tengah hari tadi. Ia meningkat berbanding 2,659 orang daripada 587 keluarga pada 8 pagi tadi. Melaka Tengah mencatat bilangan penduduk terjejas 1,530 orang di 3 pusat pemindahan, diikuti Alor Gajah 1,480 orang di 7 pusat pemindahan dan Jasin 82 orang di 3 pusat pemindahan. Kebanyakan penduduk yang ditemui mahu pihak berkuasa mengatasi masalah banjir yang sering berlaku apabila hujan lebat tanpa henti. Itulah minta kerajaan ni lah minta bantu yang patutlah kan. Kata nak buat penghitungan buat air kan daripada tahun berapa sampai sekarang tak buat lagi. Jadi akak minta lah jasa baik kerajaan di Melaka ni, semoga ni lah buatlah yang terbaik untuk kami semualah dekat sini. Bagi daerah Alor Gajah, 552 orang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Belimbing Dalam, Balai Raya Taman Sri Bayu, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pengkalan, Sekolah Kebangsaan Ganun, Balai Raya Kampung Beringin, Balai Raya Bukit Balai dan Balai Raya Bukit Tambun 8 orang. Di Jasin, 55 orang ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Bekoh, Sekolah Kebangsaan Johong dan Balai Raya Asahan. Di Johor iaitu di Gemas, sebuah pusat pemindahan banjir dibuka hari ini selepas daerah Ladang. Menurut jurucakap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Segamat, 20 orang daripada 5 keluarga kini ditempatkan di Balai Raya Kampung Awad, Gemas. Sementara itu, keadaan banjir di Ledang semakin surut dengan 59 penduduk masih berada di Sekolah Kebangsaan Sialang. Di Negeri Sembilan, banjir semakin surut dengan 2 pusat pemindahan iaitu Surau Kampung Nerabai di Rembau dan Balai Raya Kampung Lubuk Cina di Port Dickson yang menempatkan 23 penduduk ditutup tengah hari tadi. Jumlah keseluruhan penduduk banjir ketika ini ialah 648 orang. Dalam pada itu, peminjam Perbadanan Tambang Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang terlibat bencana banjir dinasihatkan berbincang dengan perbadanan itu untuk penjadualan dan penstrukturan semula pinjaman mereka. Pengerusi PTPTN Datuk Syamsul Anwar Nasarah berkata, perbadanan itu prihatin dengan beban yang dipikul peminjam akibat bencana banjir dan sentiasa bersedia untuk berbincang bagi meringankan beban ditanggung peminjam. Beliau menjelaskannya selepas melawat kawasan dilanda banjir di Alor Gajah. Aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus lancar dan terkawal setakat pukul 3 petang walaupun jumlah kenderaan didapati meningkat. Tinjauan di Tol Juru Pulau Pinang mendapati jumlah kenderaan bertambah bagi arah menuju ke selatan berikutan orang ramai yang ingin pulang ke kampung sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina esok. Manakala trafik menuju ke arah utara masih lancar.
Menurut jurucakap PLAS, keadaan trafik di kedua-dua jambatan Pulau Pinang juga terkawal dan lancar walaupun kenderaan mula bertambah menuju ke pulau. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengesan 4 pemandu bas ekspres yang didapati positif dadah. Ia hasil UPS Tahun Baru Cina 2016 yang dilancarkan bermula 1 Februari lalu. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Ismail Ahmad berkata, 2 pemandu ditahan di terminal bas di Melaka dan 2 lagi di Perak. Yang ni tidak benarkan keempat-empat pemandu ni untuk membawa bas sepanjang musim perayaan ni. Datuk Seri Ismail ditemui selepas menghadiri program advokasi dan kempen keselamatan jalan raya bersama skuad muda 1 JPJ Kedah di kawasan rehat dan rawat gurun. Sepanjang tempoh operasi dijalankan, pihak telah melakukan pemeriksaan terhadap 1,197 pemandu bas ekspres di semua terminal bas di seluruh negara. 28 buah bas telah dikenakan kompaun atas pelbagai kesalahan. Sejak UPS Tahun Baharu Cina dilancarkan, JPJ telah mengeluarkan 10,655 saman terhadap pemandu kenderaan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah meminta pihak tidak bertanggungjawab menghentikan penyebaran fitnah mengenai sogokan wang bagi mendapat sokongan. Tambahan beliau, laporan polis telah dibuat berhubung kenyataan itu. Datuk Seri Ahmad Bashar menegaskan sogokan wang bukan budaya UMNO untuk mendapatkan sokongan pemimpin. Kita buat tanpa bukti, tanpa ni, kita buat itu adalah fitnah. Fitnah ni akan merosakkan segala-galanya. Jadi tak perlulah. Benda ni dah selesai. Menteri Besar pun dah dilantik. Yang penting kita nak pergi ke depan, we have to move forward. Kita nak bergerak, kita nak tunai janji kita, itu penting. Beliau mengulas dakwaan viral dalam laman sosial kononnya Ketua UMNO bahagian dan Ketua Saya UMNO bahagian disogok sejumlah wang sebagai suatu sagu hati bagi menolak kepimpinan Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir sebagai Menteri Besar. Berhubung promosi Tahun Melawat Kedah atau Discover Kedah 2016, beliau menjelaskan kerajaan negeri akan meneruskan usaha tersebut dan mungkin ada sedikit penambahbaikan. Terdahulu, selepas dilantik sebagai Menteri Kedah yang baru, Datuk Seri Ahmad Bashar memulakan tugas rasminya hari ini. Beliau tiba di pejabatnya di Wisma Darul Aman kira-kira jam 7.50 pagi diiringi pegawai-pegawai kerajaan negeri. Beliau turut merakamkan waktu bertugas pada jam 7.59 pagi. Pada tugasan pertama, beliau bertemu dengan pegawai-pegawai bertugas bagi mendapatkan taklimat berkaitan dengan tugas harian. Selain beramah mesra bersama kaki tangan, beliau turut berkesempatan bersarapan bersama para media. Saudara, hanya beberapa jam sahaja lagi sebelum masyarakat Cina akan menikmati makan besar bersama keluarga. Namun aktiviti membeli belah pada saat akhir tetap menjadi pilihan kebanyakan warga kota, terutamanya bagi mereka yang mempunyai komitmen lain sebelum ini. Tinjauan di sebuah pusat membeli belah mendapati kebanyakan gedung menjual pakaian dan kelengkapan rumah menjadi perhatian. Bagi pengunjung, faktor utama membeli belah pada saat akhir adalah kerana memanfaatkan cuti hujung minggu dan harga yang ditawarkan lebih murah. Yes, consider shopping last minute, but all the preparation have been done. Tonight is the makan besar and tomorrow is the big day. Ada ikut anak beli baju. Tomorrow we celebrate Chinese New Year and then we go to Segamat and visit all my families, all the my family, and then they will give me ang pao. Lebih menarik, dalam masyarakat majmuk terdapat rakyat Malaysia yang akan menyambut 2 perayaan. Ia sekaligus menyerlahkan lagi keunikan sambutan sesebuah perayaan. Sebab setahun sekali je kami bersama. Hari-hari biasa kita orang terpisah. Jadi bila Chinese New Year adalah hari untuk mereka semua berkumpul dan kenang kembali dan kenal kembali orang punya tradisional. Walaupun mereka mix dua alam, Melayu dengan Chinese, at least orang faham kebudayaan Chinese. Selain membeli belah, mereka turut datang melihat perhiasan dan dekorasi yang dihasilkan oleh pusat membeli belah. Dia nak tengok actually culture orang-orang Cina macam mana kan. Dan kita tengok macam mana orang-orang Malaysia meraihkan Raya Cina bersama-sama. Tak kira in material of their cultural background.
So semua orang sama-sama, kalau kita tengok pun sama, tengok selain daripada orang India, Cina, orang Melayu pun ramai dekat sini. So basically ini yang kita nak. Biasanya shopping malls ni kan ada decoration sempena perayaan apa-apa kan. So saya memang kalau apa-apa perayaan pun akan bawa lah budak-budak ni tunjuk apa decoration dan sebagainya. So that's why Mid Valley lah biasa tempat yang selalu kita datang lah. Lebih 100 tanglong menceriakan suasana malam Kampung Baru Gua Musang. Acara tradisi saban tahun itu bersempena Tahun Baru Cina. Tanglong berwarna merah itu dipasang oleh masyarakat Tionghoa yang menjadi tradisi turun-temurun kerana ianya membawa keberkatan dan kesejahteraan. Simbolik pemasangan tanglong itu membawa maksud kegembiraan bagi menyambut sesuatu pesta. Tahun lepas, tahun 2014, kita mengalami satu pasca banjir. So, tahun 2015 tidak sempatlah kami memasang. So, tahun 2016 tahun ini kita memasang semula tanglong-tanglong ini dengan sumbangan daripada YB dan juga banyak pihak untuk memeriahkan lagi suasana di Kampung Baru Gua Musang di sini. Ini tanglong warna dia merah. Bagi orang Cina atau kaum Tionghoa, maksudnya dia akan membawa ong kepada mereka lah. Ong maksudnya kemakmuran, kebahagiaan kepada penduduk di sinilah. Jadi satu lagi kita pasang tanglong ni akan Kampung Baru kita akan lagi ceria lagi pada masa tahun baru inilah. Kebanyakan mereka juga merupakan penduduk terjejas banjir pada hujung tahun 2014 lalu, berharap kedatangan tahun monyet kali ini memberi rezeki berganda. Pun kita dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa baik, tapi kita juga menyambut tahun baru Cina dengan meriah walaupun dalam keadaan sederhana tapi meriah. Dan pada hari ini kita mengeluarkan sedikit peruntukan untuk menyalakan lampu tanglong ni sebanyak RM4,000 kerana punya lampu tanglong yang lepas itu telah rosak akibat banjir. Kaya dengan simbolik, perayaan Tahun Baru Cina tanpa perhiasan tradisi tidak akan meriah dan tidak akan membawa tuah. Setiap perhiasan yang digunakan membawa simbol kebaikan dan keuntungan bagi kaum Cina. Sempena Tahun Baru Cina 2016, ikuti kupasan ini bersama wartawan Siti Salwa Yusof. Perayaan Tahun Baru Cina menandakan permulaan tahun baru bagi kalender masyarakat Cina. Percaya permulaan tahun baru mestilah membawa kebaikan, masyarakat Cina sebati dengan penggunaan warna merah, pemasangan tanglong, nyalaan mercun dan memakai cheongsam ketika menyambut perayaan mereka. Tahukah anda setiap perhiasan yang digunakan membawa simbol dan tradisi tersendiri? Nyalaan mercun pada malam sebelum tiba hari perayaan menjadi tradisi, rentetan kisah turun-temurun yang menceritakan mercun digunakan untuk menghalau makhluk ganas yang digelar Nian selain digunakan untuk menghalau nasib malang. Pada tahun baru Cina kita mesti makan itu kuih Nian lah. Sebab kuih Nian memang membawa maksud kita tiap-tiap tahun boleh naik pangkat. Inilah sebab orang Cina memang suka semua itu tanda yang baik kepada kita. Sebab kita makan itu limau, kenapa? Sebab kita akan jadi lebih kaya. Dengan itu orange. Ini ialah satu tanda yang baik. Tibanya perayaan ini juga menandakan tibanya musim bunga di negara China. Justru perhiasan bunga menjadi simbol keceriaan. Dan bunga mautan atau peony sering menjadi pilihan mereka sebagai perhiasan di rumah mahupun di pusat membeli belah. Manakala pokok buluh yang dilihat seakan bentuk tangga adalah simbol pendakian nasib dari bawah hingga ke puncak. Begitu juga penggunaan replika ikan yang membawa maksud rezeki berpanjangan.
Syaratnya, ia perlu dimakan sebahagian pada hari sebelum perayaan dan selebihnya dimakan pada keesokan hari. Tidak lengkap jika perayaan ini tidak dihiasi dengan lampu dan tanglong. Jika dulu warna merah sering menjadi pilihan, kini pelbagai warna lampu dan tanglong digunakan. Malah, pelbagai rupa bentuk atau replika lampu dicipta menghiasi tokong, jalanan, pusat membeli belah dan juga rumah mereka. We have lanterns for the house, and then we have bought oranges, and we bought quite a lot of goodies and all those things. It's like tradition, Chinese food. Yeah, usual Chinese tradition, that's it. Get ready some orange, mandarin orange, put it on the table, and ampao for the children. What type of decoration? Maybe about flowers, lantern, oranges. Penuh colourful lah, warna-warni. Biasanya kalau ikan kan, mungkin bring luck lah kan. Masuk wang banyak. Lampu dan tanglong sangat sinonim dengan perayaan Tahun Baru Cina. Ia merupakan tanda kesyukuran bagi kaum Cina. Sekaligus diharapkan dapat membawa tuah dan panjang umur selain menceriakan perayaan terbesar kaum ini. Siti Salwa Yusof untuk TV1. Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, kita akan berlintas langsung ke Terengganu bersama dengan Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Terima kasih rakan setugas. Saban tahun, wabak denggi telah menjadi tragedi berulang di negara ini dengan kes kematian yang meningkat, tidak terkecuali di Terengganu. Meskipun berlaku sedikit penurunan kes, namun wabak denggi tetap menjadi kebimbangan utama ketika ini apabila ia dianggap keadaan terburuk pernah dialami negeri ini dalam tempoh 10 tahun. Ikuti laporan disediakan wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Keadaan bertambah buruk sejak November tahun lalu. Sejak itu, wabak bawaan nyamuk Aedes itu telah menyebabkan kematian yang tinggi di Terengganu tidak sampai 2 bulan. Tahun ini saja 8 kematian telah direkodkan dengan korban terkini, murid perempuan tahun 2 yang meninggal dunia Khamis lalu dan seorang lelaki berumur 57 tahun dari Marang semalam. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Muhammad Omar, sehingga semalam 800 kes denggi didaftarkan berbanding hanya 219 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. Ia menunjukkan peningkatan 265.3% dan lebih membimbangkan, setiap hari ada lokaliti aktif denggi direkodkan. Yang membimbangkan kita ialah jumlah lokaliti wabak sekarang. Kalau kita campur semua dah ada 42 lokaliti wabak. Berbanding 37. Tiap hari tambah 1 atau 2 lokaliti baru. Itu satu yang kita bimbang. Kerisau yang kedua ialah bertambahnya jumlah kes di daerah-daerah lain. Kita dah sebut Kuala Negeri, Kuala Terengganu, tetapi di daerah lain nampaknya berlakunya pertambahan kes. Ini yang merisaukan kita. Pelbagai usaha telah dilakukan pihak Jabatan Kesihatan daripada membiarkan denggi terus berleluasa di negeri ini. Pemeriksaan ke semua lokaliti aktif denggi dilakukan setiap hari bagi menghapuskan tempat pembiakan Aedes. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Vektor Dr. Kasmani Embung berkata, dengan kekuatan 44 pasukan di seluruh Terengganu, kerja keras dan pelbagai pendekatan pasti membuahkan hasil. Kita telah menetapkan 6 ekosistem sekarang ni, yang mana 3-nya adalah melibatkan lokaliti hotspot dan yang lainnya adalah di lokaliti wabak tidak terkawal. Kita meluaskan lokaliti ataupun meluaskan kawasan tindakan kawalan kita. Kalau sebelum ini apabila kita ada single case, kita membuat aktiviti dalam 200 meter radius. Tetapi apabila ada wabak, kita melibatkan dalam 400 meter radius. Tetapi dengan approach ekosistem ini, kita besarkan lokaliti kawalan kita kepada 1 kilometer. Namun persoalannya, sampai bila Jabatan Kesihatan Terengganu harus memainkan peranan pencegahan pembiakan Aedes, sedangkan masyarakat sendiri seolah-olah tidak mempedulikan bahaya Aedes. Di saat bilangan kematian semakin bertambah, hasil pemantauan mendapati pembiakan nyamuk Aedes makin berleluasa. Dan tempat mass breeding places ini, iaitu banyak dolar lalu kita tumpah dalam satu tempat itu, berhampiran dengan kes
kes-kes yang dilaporkan. Jadi kita yakin inilah yang kita jumpa sikit-sikit itu mungkin bukan situ tapi tempat ini. Itu berarti gotong royong masih lagi kita merasakan bahawa masih tidak menyeluruh lah. Hospital daerah juga merekodkan bilangan pesakit yang ramai pada satu masa, terutama di Hospital Sultan Nur Zahirah Kuala Terengganu HSNZ. Rekod tertinggi dicatatkan mencecah 200 pesakit. Malah ada pesakit terpaksa dibenarkan keluar akibat kesesakan namun perlu menjalani pemeriksaan di klinik-klinik seluruh daerah. Oleh itu, Jabatan Kesihatan Negeri mengambil inisiatif menjadikan Klinik 1 Malaysia di Hiliran Kuala Terengganu sebagai pusat rawatan susulan buat pesakit denggi. Sangat baguslah, maknanya untuk bantulah penduduk sekitar Kuala Terengganu ni sebagai orang kata mengurangkan kesesakan di KK Hiliran. Sebelum ni okey, cuma setakat ni dia ambil sampel darah je lah. Untuk hari ni yang kali yang ketiga dah lah. Okeylah, maknanya tak semestinya dekat klinik kesihatan kan. Sekurangnya kalau orang tak ada masa tu macam untuk hari Jumaat, hari Minggu dia boleh mari sini. Macam diri sendiri macam mana suspek bila lagi? Saya dua hari kemarin lah ambil ujian darah, betul suspek denggi. Betul untuk follow hari ni pula lah. Dengan semua langkah pencegahan dan rawatan, pengawalan wabak denggi masih memerlukan kerjasama masyarakat setempat. Namun tahap kesedaran penduduk terhadap denggi didapati masih lagi rendah dan ia dapat dilihat menerusi kehadiran program gotong royong pembersihan kawasan denggi yang tidak mendapat sambutan. Penduduk di sini kurang sambutan dengan gotong royong yang kita ada. Yang ramainya yang budak-budak kecil. Budak-budak umur 7 tahun, 8 tahun je yang tu. Yang dewasa tak tahu pergi ke mana. Sekarang ni dah ada kematian. Masih lagi sama tak keluar rumah. Untuk bersihkan gotong royong ni semua. Saya pun berharap penduduk kampung ni ambil iktibar pada kematian untuk gotong royong bersih kawasan rumah. Kerjasama masyarakat ditagih kerana kes kematian akibat denggi pasti tidak akan berkurangan jika kesedaran mengenai kawasan kediaman dan alam sekitar masih lagi ditakut lama. Kita tidak mahu wabak terbaru di luar negara iaitu virus Zika yang juga dibawa nyamuk Aedes menular ke negara ini. Basmi Aedes itu tanggungjawab utama ketika ini. Sekian sahaja perkongsian dari Terengganu setakat ini. Kembali semula kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Rashidi dengan laporan lintas langsung dari Terengganu. Kita beralih pada perkembangan yang lain. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur menyifatkan inisiatif yang bakal diterima bukan sahaja untuk penduduk wilayah Persekutuan Labuan, malahan turut memberi manfaat kepada penduduk di Tanah Besar Sabah dan Sarawak. Antaranya peruntukan RM5 juta untuk membina tambahan tempat pendaratan rem di terminal feri kenderaan, sementara pembinaan terminal feri yang baru bernilai RM200 juta siap dibina. Jadi untuk rem yang kerana dia mengambil masa untuk dibangunkan barangkali dalam setahun 18 bulan ataupun 24 bulan. Jadi kita tahu masalah penduduk Labuan, maka rem itulah sebab Yang Berhormat Perdana Menteri telah luluskan sebanyak 5 juta untuk bangunkan rem yang baru di terminal yang lama. Okay. Sementara itu, berdekatan di kawasan terminal feri baru yang akan dibina, sebuah syarikat swasta akan membangunkan kawasan seluas 200 hektar bernilai RM1.5 bilion akan memberi manfaat kepada pertubuhan ekonomi dan pelancongan di Labuan. Orang ramai juga menyambut baik dengan inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri semasa merasmikan sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2016 di Labuan. Saya rasa itu merupakan satu pemberian yang akan dihargai kerana ianya dapat membantu dari segi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan memudahkan perjalanan masuk dan keluar Labuan. Mau ditambah untuk perbaikan keselamatan kita, jangan sampai tertunggu di tepi laut, buang masa kan. Jadi
satu masa kita pelanggan penumpang berabut-rabut masuk, takut ada masalah aksiden, satu keselamatan yang baik. Keperitan hidup 7 pesakit kronik dan warga emas mendapat perhatian Ahli Parlimen Tasik Glugor Datuk Syahbudin Yahya. Bantuan dihulurkan bagi meringankan bebanan hidup yang dilalui mereka selama ini. Sumbangan melibatkan 5 buah kampung kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Parlimen Tasik Glugor. Amnah binti Awang 70 tahun bersyukur atas bantuan tersebut. Tak nak terima kasihlah yang menamai semua ni. Bolehlah lepas ni bolehlah berjalan-jalan. Boleh. Kalau boleh jalan kot luar, jadilah kena angin. Datuk Syahbudin Yahya berharap melalui program seumpama ini akan dapat mendekati masyarakat untuk mengetahui keperluan mereka. Jadi program ini disertai oleh ahli-ahli kelab komuniti dan juga pegawai-pegawai daripada pejabat parlimen dan pejabat DUN dan adun kawasan sendiri. So dalam lawatan ini kita merapatkan hubungan silaturahim di samping kita menyampaikan sumbangan-sumbangan peralatan yang diperlukan oleh pesakit-pesakit dan juga orang-orang uzur yang kita lawati. Program dianjurkan dengan kerjasama Kelab Komuniti Satu Malaysia kawasan Simpang 4 Permatang Pauh. Baiklah saudara, lintas langsung ke RTM Kuching bersama Abang Mawasili Abang Abdul Samad yang akan membawakan berita ikon pertanian Sarawak juga Dewan Kerajaan rampas tanah tidak benar. Dan tetapi sebelum itu kita akan ikuti dahulu laporan cuaca terkini seluruh negara bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Hafiz Kasim. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berbahaya kepada semua aktiviti pantai dan perkapalan termasuk juga kepada pekerja-pekerja di pelantar minyak. Keadaan ini berikutan tiupan angin yang semakin meningkat di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 60 km sejam serta ketinggian ombak boleh melebihi sehingga 4,5 meter yang seterusnya mendedahkan kawasan perairan berkenaan kepada keadaan laut yang bergelora. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran laut kategori ketiga bagi kawasan perairan yang tertera ini, yang mana amaran ini dijangkakan berterusan sehingga Selasa ini 9 Februari 2016. Berikutan tiupan angin yang konsisten kencang ini turut mendedahkan kepada kawasan perairan pantai timur yang melibatkan kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur ini kepada keadaan air pasang besar yang mengakibatkan paras air laut di kawasan perairan berkenaan meningkat sehingga 1,5 meter. Keadaan ini juga dijangkakan berterusan sehingga Selasa ini 9 Februari 2016. Kita teruskan kepada paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, hujan berserta petir turut sedang berlaku di 1-2 tempat di sekitar negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di 1-2 tempat di Negeri Sembilan, Melaka, begitu juga di negeri Johor. Keadaan cuaca yang sama juga masih lagi berterusan berlaku di mana hujan di 1-2 tempat sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Yang mana hujan yang sedang berlaku ini dijangka beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Dimulakan dengan negeri Sabah. Pada petang ini juga hujan berserta berpetir turut sedang berlaku tertumpu di 1-2 tempat di sekitar bahagian pantai barat, Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Sementara di wilayah Persekutuan Labuan pada petang ini berada dalam keadaan yang cerah. Keadaan cuaca yang sama juga dapat diperhatikan di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak yang mana hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku. Yang mana hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak ini dijangkakan beransur-ansur reda menjelang ke awal malam nanti. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara untuk sepanjang hari esok. Sekian sahaja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Bertemu kembali. Parlimen Batang Sadong wujudkan ikon pertanian dan dakwaan kerajaan merampas tanah rakyat adalah tidak benar. Laporan penuh bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di Kuching. Silakan Abang Muasili. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Ikon pertanian dalam kalangan belia antara inisiatif yang diambil oleh ahli Parlimen Batang Sadong untuk menggalak belia terlibat dalam bidang pertanian. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hajah Nancy Shukri, kejayaan ikon ini akan memberi motivasi kepada belia lain untuk terlibat dalam bidang pertanian sebagai salah satu cabang perniagaan. Katanya walaupun kadar pengangguran negara menurun sehingga 3% daripada 4.5%, namun kadar pengangguran di luar bandar agak tinggi berikutan kurangnya peluang pekerjaan jika dibandingkan di bandar. Pertanian adalah perniagaan adalah satu konsep yang betul-betul boleh berjaya untuk kawasan luar bandar. Maka dengan itu, peruntukan untuk kawasan luar bandar perlu dinaikkan ataupun perlu diberi secara strategik supaya ianya boleh membantu tanah-tanah yang ada di kawasan luar bandar ini dimajukan. Justru konsep pertanian adalah perniagaan ini perlu didedahkan secara komprehensif bagi mengelak penghijrahan golongan belia selain mengurang kadar kemiskinan di luar bandar. Dalam perkembangan lain, beliau berkata program serta aktiviti membabitkan belia di Sadong Jaya akan diperbanyakkan lagi tahun ini ke arah memantapkan pembangunan belia. Dakwaan sesetengah pihak bahawa kerajaan merampas tanah rakyat adalah tidak benar. Malah setiap tanah rakyat yang terlibat dengan pembangunan dibayar pampasan mengikut harga semasa. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, rakyat seharusnya tidak keliru dengan niat kerajaan untuk membangunkan negeri ini. Malah pelbagai projek yang dirancang memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka masa panjang. Beliau ditemui pada majlis penyampaian cek pampasan tanah serta surat hak milik tanah kepada pemilik tanah yang terlibat dalam projek naik taraf Jalan Tedungan Pandaruan dan Jalan Kampung Mendait, Limbang di Limbang. Seramai 55 orang pemilik tanah menerima cek masing-masing melibatkan pembayaran berjumlah hampir 2 juta ringgit. Beliau turut menyerahkan warta rizab komunal Bumi Putra bagi kawasan Paya Manggaliong dan kawasan Engkasing Lubai di Limang melibatkan seramai 1,300 orang penerima. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan surat hak milik tanah kampung tradisi kepada 27 orang penerima dari kampung Meritam Limang. Sehingga Disember tahun lepas, sebanyak 46 kawasan meliputi 15,086 hektar diukur dan 38 kawasan telah diwarta di Limang. Rakyat memerlukan calon yang komited sedia berkhidmat selain tidak hanya muncul sewaktu pilihan raya. Adun Tupong, Dato' Haji Daud Abdul Rahman berkata, calon baharu yang akan mewakili Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Dun Tupong perlu bersedia memenuhi kehendak rakyat dan sentiasa turun padang sekiranya memenangi kerusi tersebut. Beliau yang tidak akan bertanding semula pada pilihan raya ke-11 nanti turut meminta penghuni kawasan Dun itu supaya memberi sokongan kepada calon baharu yang menggantikan beliau. Beliau yang juga Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri berucap pada majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar berjumlah RM886,000 kepada 95 penerima di Kuching. Datuk Haji Daud telah berkhidmat menjadi wakil rakyat Dun itu sejak 1991 dan bakal berundur berikutan masalah kesihatan. Kepesatan jaringan komunikasi hari ini telah memudahkan urusan perniagaan termasuk memasarkan produk-produk tempatan secara global. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak Rozi Yunus berkata melalui laman sosial, promosi mengenai produk lebih mudah dilakukan berbanding dahulu. Justru beliau menggalakkan belia menceburi bidang perniagaan kerana banyak bantuan yang telah disediakan termasuk bantuan kewangan, latihan dan bimbingan. Rozi ditemui pada bengkel Kusahawanan Sarawak, anjuran pusat bagi kemajuan kusahawanan sosial KES di Kuching hari ini. Menyentuh mengenai pilihan raya negeri ke-11, Rozi menyerahkan nasibnya kepada pengurusi Barisan Nasional Negeri Tan Sri Adenan Satim. Kita letakkan kepada kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Because calon semuanya letak di tangan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. It all depends. It all depends. Tidak berjumpa dengan Ketua Menteri I cannot disclose that. Rozi yang kini bernaung di bawah Parti Tenaga Rakyat Trust telah mempertahankan kerusi bagi Dewan Undangan Negeri Berkenu selama 2 penggal atas tiket BN. Belia di negeri ini digalak menyertai pelbagai pertubuhan termasuk Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas
bagi membolehkan mereka mengasah bakat kepimpinan. Menteri Muda Kemudahan Awam Datuk Sylvester N. Sri Muran berkata sebagai pertubuhan belia yang terbesar di Sarawak, Seberkas dilihat berperanan besar dalam melahirkan belia yang berkualiti dalam pelbagai bidang. Belia berucap pada program Piala Ketua-Ketua Masyarakat Bisaya di Kampung Tanjung, Limbang. Menyentuh mengenai pilihan raya negeri ke-11, belia berharap penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Danau bijak memilih pemimpin mereka demi kelangsungan pembangunan. Katanya banyak pembangunan yang telah dinikmati penduduk di Batu Danau termasuk infrastruktur asas seperti jalan air, bekalan air dan elektrik. Seramai 29 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di kawasan Batu Danau menyertai program tersebut. Pelbagai aktiviti diadakan pada program tersebut seperti sukaneka, pertandingan tarik tali dan bina badan. Sarawak bakal mempunyai stadium bowling padang bertaraf antarabangsa yang akan digunakan pada Sukan Malaysia Sukma ke-18 Julai ini. Menurut Presiden Persatuan Bowling Padang Sarawak, Awang Mahian Awang Ahmad, stadium bernilai RM8 juta itu dibina menggunakan teknologi dari Scotland. Padang ini hanya terdapat di 3 negeri saja, iaitu Bayumas, di Klang, di Labuan dan di Sarawak. Dan jika ini sudah siap, saya merasakan bahawa kita dapat meningkatkan permainan lawn bowl di Sarawak. Beliau memberitahu RTM ketika membuat tinjauan status pembinaan stadium itu bersebelahan Stadium Perpaduan di Kuching. Pada Sukma kali ini, acara bowling padang akan menyaksikan 8 pingat emas dipertandingkan dan Sarawak menyasarkan untuk merangkul 2 pingat. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Abang Muasili dengan laporan Lintas Langsung dari Sarawak. Banduan yang melarikan diri dari penjara Marang, Terengganu 24 Januari lalu akhirnya menyerah diri kepada pihak polis petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Marang, DSP Muhammad Suhaimi Ali, banduan terbabit melarikan diri hampir 2 minggu dikatakan kelaparan serta keletihan sebelum bertindak melarikan diri. Sebelum ini, banduan terbabit menjalani hukuman penjara 6 bulan atas kesalahan mencuri. Bagaimanapun, melarikan diri setelah memberi alasan untuk ketandas ketika sedang mengikuti kelas agama di penjara berkenaan. Untuk makluman, orang awam tu ada pertalian daripada ada hubungan kait dengan sebagai ada saudara, pertalian saudara dengan suspek ni. Suspek ni PCI telah dipujuk oleh saudara dia ni untuk menyerah diri lah. Sebab kita dah beritahu kepada masyarakat di sekitar tu untuk memberi kerjasama sepenuh. Alhamdulillah, di mana masyarakat 100% bagi saya telah memberi kerjasama penuh kepada pihak polis. Terima kasih kepada masyarakat sendiri yang orang kata membantu kami untuk pencarian bantuan tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Marang, Terengganu. Dalam pada itu, pihak polis sedang menyiasat mana-mana individu yang bersubahat melindungi banduan terbabit sewaktu melarikan diri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengadakan lawatan sehari ke Johor Bahru hari ini. Beliau mengadakan pertemuan tertutup bersama Badan Perhubungan UMNO Negeri sebelum menghadiri Majlis Ramah Mesra UMNO Johor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor, Johor Bahru. Naib Presiden UMNO itu diiringi pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor yang juga Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Yang turut hadir ialah Naib Presiden UMNO yang juga Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur. Terdahulu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri menghadap Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru pada jam 11.15 pagi tadi dan menghabiskan masa kira-kira 45 minit. Satu lagi pembangunan sedang rancak dilakukan Johor Corporation (JCOB) melalui anak syarikatnya iaitu Kulim Malaysia Berhad. Pembangunan berunsurkan ekopelancongan diyakini memberi manfaat kepada negeri tersebut. Laporan penuh kita akan terus sahaja bersama dengan penyampai Anas Madnor di Johor. Silakan Anas. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. JCOB menerusi anak syarikatnya Kulim Malaysia Berhad menjangkakan perolehan pendapatan RM1 juta pada tahun ini melalui projek Kulim Eco Trail Retreat KETR. Pengurus kanannya Mariam Muhammad Yusof berkata KETR memulakan operasi sejak Februari 2014
dan mampu menarik lebih 8,000 pengunjung di kawasan rekreasi milik mereka. Pusat pelancongan terletak di Ulu Tiram ini membabitkan keluasan 5 hektar. Setakat hari ini, lebih 6 aktiviti riadah disediakan untuk pengunjung. Sebelum ini, KATR merupakan pusat latihan dalaman milik Jacob yang dikenali sebagai Akademi Pembangunan Entrepreneur API. Bagaimanapun, Kulim mengambil alih bagi melaksanakan pembangunan semula pada 2010. Mariam berkata produk tersebut menjadi destinasi eko-pelancongan berkonsepkan kem bina semangat dan mampu menempatkan sehingga 200 peserta pada satu masa. Kedudukannya yang strategik dengan pemandangan yang unik, ia dijangka mampu menarik golongan korporat untuk bekerja sambil beriadah. Nak menarik pengunjung supaya tempatnya lebih sekarang ini tumpuan untuk fokus kita adalah untuk lebih memperkenalkan kawasan tempat ini, premis ini untuk dijadikan untuk dijadikan sebagai sebuah pusat rekreasi untuk warga korporat mengadakan aktiviti sukan dan riadah mereka. Mengambil kesempatan di atas lokasinya yang menarik menghadap keindahan Sungai Johor, pelbagai variasi aktiviti ditawarkan kepada orang ramai. Antaranya stand-up paddling, river cruise, kayak serta aktiviti darat termasuk berbasikal bukit, mendaki Gunung Panti serta meninjau perkampungan tradisional. Ia sekaligus membantu mempromosi khazanah dan keunikan daerah Kota Tinggi, khususnya Sungai Johor yang terkenal dengan pelbagai destinasi pelancongan sejarah dan lokasi riadah memancing. Bagi pengunjung terutama anak muda, KATR ternyata menarik minat mereka. Mereka juga mahu pihak pengurusan menambah pelbagai aktiviti lain yang mengikut kehendak dan peredaran masa kini. Ya, bagi saya memang perlu dan mungkin kita perlu tambah lagi lah aktiviti seperti macam sekarang ni dekat media sosial kan, kita boleh tengok macam apa rollerblade kan, merata-merata ada kan. Contoh mungkin tempat sini juga kita boleh buat lah. Saya rasa macam ni baguslah untuk budak-budak muda untuk buat aktiviti lasak. Macam kalau tak ada tempat kan kat sini, sini tempat yang baguslah untuk diorang cuba aktiviti yang diorang tak pernah cuba sebelum ni. Aktiviti tu so far the best lah. Setelah tempat lain tak ada aktiviti macam ni. Tapi tempat ni kurang di-expose kepada untuk orang luar lah. I think ayah kena expose aktiviti kat sini, tempat mungkin jauh ke dalam ke macam tu lah. Pembangunan yang dibawa Kulim seumpama ini akan membawa perubahan kepada kawasan terbabit, termasuk membangunkan komuniti sekitar. Dalam masa yang sama menambah peluang pekerjaan di situ. Sekian paparan dari kami di Selatan Tanah Air, kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih Anas dengan laporan lintas langsung dari Johor. 82 kes pelbagai kesalahan direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Negeri Terengganu sepanjang Januari lalu. Sepanjang operasi selama sebulan itu, pelbagai barangan bernilai lebih RM38,000 turut dirampas membabitkan kompaun RM12,000. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Luar Bandar, Usahawan Koperasi dan Kepenggunaan Negeri, Rosli Daud berkata ia adalah hasil pemeriksaan dilakukan di 3,280 premis perniagaan di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, daerah Kuala Terengganu mencatat jumlah tertinggi iaitu 38 kes, diikuti Dungun 21 kes, Kemaman mencatat 14 kes serta Besut dengan 9 kes. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Skim Kawalan Harga Musim Perayaan Tahun Baru Cina 2016. Baiklah, seterusnya kita bersama Anisia Dollars bagi mengikuti perkembangan dari Sabah. Antara pengisiannya, perayaan Tahun Baru Cina, medium suburkan semangat perpaduan dan program Sunday Family Ride. Anisia, silakan. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perayaan Tahun Baru Cina yang disambut setiap tahun perlu terus dijadikan medium bagi menyuburkan semangat satu Malaysia dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mary Yap Kancing berkata keharmonian yang dikecapi hari ini bukan sahaja hasil pembangunan negara, malah perpaduan kaum agama dan bangsa.
Sehubungan itu, katanya kerajaan akan terus berusaha memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin meskipun berdepan dengan cabaran getir masa kini. Datuk Mary Yap yang juga anggota Parlimen Tawau berucap dalam majlis penutupan Karnival Tahun Baharu Cina 2016 di Padang Perbandaran Tawau. Mengenai Karnival 3 hari berkenaan, beliau menzahirkan penghargaan kepada Majlis Perbandaran Tawau MPT dan Presiden MPT Ali Jussipil yang menjayakan Karnival ini sehingga mendapat sambutan masyarakat pelbagai kaum dalam daerah Tawau. Karnival ini diserikan dengan persembahan tarian singa dan naga, persembahan dan pertandingan nyanyian, kebudayaan serta gerai jualan. Perayaan Tahun Baru Cina sememangnya dinanti-nantikan masyarakat Tionghoa untuk meraihkan sambutan tersebut bersama keluarga tersayang. Namun bagi kaum lain, cuti panjang tersebut digunakan untuk merehatkan diri dan balik ke kampung halaman. Tinjauan kru berita RTM di Terminal Bas Inanam Kota Kinabalu mendapati sempena cuti Tahun Baharu Cina ini, lebih ramai pengguna menggunakan perkhidmatan bas berbanding hari-hari biasa. Perkara itu diakui sendiri kaki tangan kaunter jualan tiket bas yang menyatakan tiket bas habis dijual sejak Jumaat lalu. Tahun Baru Cina ada 20 lebih lah dia jalan. Satu hari ya. Hari-hari biasa? Hari-hari biasa kami dalam 11 bas sajalah. Tapi kalau perayaan begini 20 lebih lah. Hari biasa ada, kalau pagi 1 bas. Sekarang ada 2 bas. 2 bas. Iya. Ini pergi mana? Pergi Sampurna. Bagi pengusaha teksi pula, jumlah penumpang agak ramai sebelum sambutan perayaan Tahun Baharu Cina. Hari Jumaat banyak penumpang lah. Tapi Tahun Baru Cina dia ada kurang penumpang. Sebab apa dia? Ya, sebabnya cuti. Biar semua beres lah. Sementara itu, beberapa individu yang ditemui mengakui membeli tiket bas lebih awal agar dapat balik ke kampung. Kami tempat tiket, diorang tiada kehabisan tiket. Nanti pukul 12 lah baru ada kosong. Kami tunggu masalah itu baru ikut pesandakan. Awal pagi datang sini jam 8 itu datang sini sudah ambil tiket. Sepanjang tempoh perayaan ini, Terminal Bas Inanam menyediakan lebih 50 buah bas melibatkan kira-kira 19 pengusaha bas dengan 6 jadual perjalanan sehari. Program kemasyarakatan yang berkonsepkan riadah bukan sahaja dapat mengeratkan perpaduan, malah menggalakkan budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Justru program Sunday Family Ride SFR diadakan setiap minggu pertama dalam setiap bulan di Taman Awam Teluk Likas, Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Haja Jainab Ahmad Aid berkata, rakyat sepatutnya bijak mengisi masa lapang dengan melibatkan diri dalam pelbagai program riadah yang dianjurkan kerajaan melalui agensi-agensi yang berkaitan. Beliau turut menggalakkan golongan belia untuk menyertai program riadah untuk menjauhi aktiviti tidak sihat seperti gejala dadah dan masalah sosial. Kita mahu melihat keluarga tu bersatu padu, bekerjasama. Lepas itu kesihatan dijaga, keluarga pun bersama-sama. Kita mahu menggalakkan lebih banyak pengundi datang masuk untuk melihat. Di antaranya kita galakkan orang-orang tempatan untuk datang membeli, datang melihat macam ini. Hari ini kebajikan dan juga agensi di bawahnya untuk menunjukkan bahawa kerajaan perhatian. Datuk Jainab ditemui Ride 2016, anjuran Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah di Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Program ini dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak dan turut dihadiri isterinya Datuk Haja Raya Erom. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya pertandingan berbasikal, pertandingan memasak dan senam aerobik. Program turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian orang kurang upaya, tarian singa kaum Tionghoa, cabutan tiket bertuah serta demonstrasi bantuan kecemasan mangsa lemas. Skuad Piala Presiden Sabah dan KDM MFC yang akan bersaing dalam Liga FM musim ini akan bertembung dalam perlawanan akhir kejohanan 4 penjuru Piala Sabah di Kompleks Sukan Keningau malam ini. Presiden KDM Malaysia Datuk Peter Anthony menyifatkan kejohanan itu sebagai salah satu medan pemanas badan terbaik bagi menguji keserasian serta kombinasi kesebelasan utama pasukan.
Kita masih ada masa lebih kurang sebulan ya untuk mempersiapkan. Ini adalah satu landasan yang baik untuk kita mempersediakan pasukan kita sebelum kita akan berentap di dalam Liga Malaysia pada 28 Februari ini. Sementara itu, penolong pengurus skuad Piala Presiden Sabah, Benedict Asmat, yakin persiapan pasukan kini sudah memasuki peringkat akhir. Saya sendiri difahamkan oleh jurulatih yang memang tim ini adalah lebih baik daripada pasukan tahun lalu, dan kami mengharapkan yang liga ataupun musim ini kami akan mencapai prestasi yang terbaik daripada sebelumnya lah. KDMM FC berjaya mengalahkan pasukan pilihan Tenom dengan jaringan 3-1 manakala pasukan Piala Presiden mara ke perlawanan akhir apabila berjaya menumbangkan pasukan pilihan Keningau 2-1. Perlawanan akhir akan berlangsung pada pukul 7 malam ini di Kompleks Sukan Keningau. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan Taufik. Terima kasih Nisia dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Dengan perkembangan lain, Kedah FM turut tidak ketinggalan memeriahkan sambutan Tahun Baru Cina. Bertemakan Limau at Kedah FM, program yang diatur turut mendapat kerjasama penyelaras Dun Korban Rotan dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Kedah. Selain diadakan peraduan mewarna kepada kanak-kanak, program tersebut juga dapat mendekatkan pendengar radio Kedah FM bersama penyampai radio. Majlis perasmian disempurnakan oleh penyelaras Dun Kubang Rotan, Dato' Abdul Muttalib Harun. Beliau turut menyerahkan topi keledar kepada penunggang jalan raya. Sementara itu, pengarah penyiaran RTM Kedah, Yasmin Yusof berkata program yang diadakan bukan sahaja dapat mengumpul pendengar Kedah FM, malah dapat meningkatkan jumlah pendengar. Kita akan membuat program-program yang sungguh cantik di udara untuk menarik pendengar yang setia kepada Kedah FM. Semoga rating kita naik lebih tinggi pada tahun ini, insya-Allah. Program ini adalah kali kedua selepas dipendang. Saudara, Limau Mandarin amat sinonim dengan sambutan Tahun Baru Cina. Ia juga simbolik tuah kepada sesiapa yang memberinya. Bagi peniaga, rata-ratanya mengakui jualan limau kali ini sedikit merosot berbanding tahun sebelumnya. Mereka tidak menolak selain pengeluaran buah limau yang berkurangan, situasi ekonomi semasa turut menjejaskan jualan. Tahun ni boleh tahanlah daripada tahun lepas. Lepas tu limau pun okey, cantik. Tapi harga mahal. Mahal sebab dari sana kurang cepat. Saiz kecil lah, 29. Paling besar? Besar, 43. Berapa banyak dalam satu kotak? 46 lah. Tak lama, 43. Sekarang orang beli? Ramai. Bagi masyarakat Cina, persiapan menyambut Tahun Monyet dibuat secara sederhana. Ini kurang lah. Kenapa? Bajet tak lah. Selalu beli berapa kotak? Selalu beli 20 kotak. Sekarang tak ada. Sekarang satu beli sikit je. 2-3 kotak je. Tak banyak lah. Ini tahun tak banyak. Kenapa tak banyak? Sebab jimat sikit mah. Masuk plastik tak? Maaf. Jadi kalau macam selalu beli berapa kotak? 1-2 kotak saja. Selain kaum Cina, buah limau turut digemari kaum lain. Memang tiap tahun kalau time Raya Cina memang beli berkotak-kotak lah. Bagi mak mertua, lepas tu bagi mak sendiri, makan sendiri pun ada. Pilih yang paling manis. Memang selalu beli sini tiap-tiap tahun. Untuk balik kampung lah. Cuti. Cuti banyak, cuti 10 hari. Jadi siapa yang makan sana? Bawa balik kampung bagi family lah. Buah limau Mandarin yang dipanggil Kam dalam bahasa Cantonese bermaksud emas adalah kewajipan setiap tahun baru Cina kerana ia melambangkan limpahan kekayaan. Baiklah saudara, laporan itu tadi mengakhiri N5 edisi 7 Februari 2016. Menjelang esok sambutan Tahun Baru Cina, kita saksikan kemeriahan masyarakat Tionghoa membuat persiapan terakhir sempena Tahun Monyet. Dan itu saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Assalamualaikum, jumpa lagi. Kongsi Fathai Wan Siri.